Hai anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam Matematik tahun 3 menolak dua perpuluhan. Sila rujuk buku teks muka surat 102 dan 103 dan buku aktiviti muka surat 67. Jom. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menolak dua perpuluhan melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam lingkungan 0.99. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya apabila dapat menolak dua perpuluhan. Jom kita belajar bersama-sama. Mari kita rujuk buku teks kamu, muka surat 102. Kita dapat lihat ada seorang pakcik sedang memotong sekeping papan. Papan itu mula-mulanya ada 0.7 meter panjangnya dan dipotong sebanyak 0.2 meter. Soalan dia, berapakah bagi panjang papan setelah dipotong? Maka ayat matematik dia adalah seperti ini. 0.7 meter tolak dengan 0.2 meter sama dengan berapa? Cara pertama kita menggunakan carta nilai tempat, di mana kita sediakan nilai tempat sah dan bersepuluh. Masukkan nombor 0.7 dan 0.2 mengikut nilai tempat yang betul. Mulakan dengan tolak bersepuluh. 7/10 tolak 2/10 sama dengan 5/10 ataupun 7 tolak 2 sama dengan 5. Manakala sifar tolak sifar sama dengan sifar, maka jawapan untuk soalan ini adalah 0.5 meter. Kita tengok cara yang kedua, iaitu menggunakan garis nombor. Sekeping papan pada mulanya adalah 0.7 meter, maka kita sediakan satu garis nombor bermula dari sifar hingga 0.7 meter. Kemudian kita tolakkan sebanyak 0.2, iaitu tolak 0.1 sekali di 0.1 lagi sekali. Maka kita akan mendapat satu jawapan baru, iaitu 0.5, iaitu panjang yang tinggal. Maka berapakah bagi panjang papan setelah dipotong? Jawapannya ialah 0.5 meter. Maka kita jawab bagi panjang papan setelah dipotong ialah 0.5 meter. Mudah kan menggunakan kedua-dua cara ini? Mari kita tengok soalan kedua. Tolak 0.28 liter daripada 0.54 liter. Perhati betul-betul ayat yang kita baca sebentar tadi. Soalan ini adalah soalan tolak. Maka bila kita membuat ayat matematik, dia mesti bermula dengan 0.54 liter tolak 0.28 liter sama dengan berapa liter. Okey, perhatikan betul-betul nombor yang terletak di belakang ini berada menjadi nombor di depan. Tolak 0.28 liter berada di tempat yang kedua sini. Berhati-hati bila menuliskan kedudukan. Paling senang pastikan nombor besar tolak dengan nombor kecil. Untuk soalan kedua ini kita menggunakan bentuk lazim, iaitu kita mulakan dengan 0.54 tolak dengan 0.28. Pastikan nombor ditulis mengikut nilai tempat yang betul dan pastikan titik perpuluhan adalah selajur atau sebaris seperti ini, satu baris yang lurus. Okey, kita mulakan tolak seperti biasa, iaitu mula dari per-100. Okey, iaitu nombor yang paling belakang. 4 tolak 8 tidak cukup, maka kita minta dari 5. 5 tinggal 4. 4 jadi 14.
14 tolak 8 kita bagi 6. 4 tolak 2 bagi 2. Ingat titik perpuluhan dan sifar tolak sifar sama dengan sifar. Maka jawapan dia ialah sifar perpuluhan 26 liter. Mudah kan? Teknik untuk penolakan ini kita sama ada menggunakan jari atau menggunakan apa sekali cara untuk mendapatkan jawapan yang betul. Kita tengok soalan yang ketiga. Kira beza 0.13 kg dengan 0.6 kg. Perkataan kata kunci di sini adalah beza. Bila kita melihat perkataan beza, pastikan kita guna operasi tolak. Bila kita guna operasi tolak, pastikan nombor besar tolak nombor kecil. Yang mana satu nombor besar? Kita tengok bandingkan dua nombor ini. 0.1 atau 0.6. Didapati 0.6 lebih besar daripada 0.1. Jadi, ayat matematik yang kita boleh bentukkan adalah 0.6 kg tolak 0.13 kg sama dengan berapa? Kita kira menggunakan bentuk lazim. Terlebih dahulu, pastikan nombor perpuluhan mempunyai nilai tempat yang sama, iaitu 0.6 sama dengan 0.6 sifar. Dengan itu, kita tuliskan bentuk lazim kita seperti ini. 0.6 sifar tolak dengan 0.13. Okey, pastikan sifar ini ditulis di atas 3. Seperti pelajar lelaki ini beritahu, sifar peratus tidak boleh ditolak dengan 3/100. Jadi, kumpul semula dari per 10 kepada per 100, iaitu kita pinjam atau minta. Sifar kata minta 6, 1, okey, 6 tinggal 5. Sifar jadi 10. Senang kan? Bila sifar sudah jadi 10, 10 tolak 3 tinggal 7. 5 tolak 1 tinggal 4. Sifar tolak sifar tinggal sifar. Maka pastikan tulis titik perpuluhan. Maka jawapan untuk soalan ini adalah 0.47 kilogram. Beza 0.13 kilogram dengan 0.6 kilogram ialah 0.7 kilogram. Senang kan? Mari kita lihat contoh yang keempat, soalan anu, iaitu ada satu yang kita tidak ketahui. 0.95 tolak berapa sama dengan 0.52. Soalan ini kita boleh guna bentuk lazim. Okey, kita lihat contoh di sini. Perhati betul-betul. 0.95 tolak dengan 0.52, iaitu kita boleh pindahkan petak tidak diketahui ini ke sebelah kanan dan nombor yang berada di sebelah kanan itu kita pindah masuk ke depan. Jadi membentuk ayat bentuk lazim seperti ini. Mula seperti biasa, 5 tolak 2 sama dengan 3, 9 tolak 5 tinggal 4, sifar tolak sifar tinggal sifar. Jangan lupa titik perpuluhan. Maka jawapan dia adalah 9.95 tolak dengan 0.43 sama dengan 0.52. Semak jawapan semula. Okey, 0.43 tambah dengan 0.52 sama dengan 0.95. Maka jawapan yang kita jumpa adalah tepat dan betul. Sebelum kita mengakhirikan pembelajaran kita hari ini, ada peringatan untuk murid-murid. Kedudukan titik perpuluhan
mesti selajur untuk menolak nombor-nombor perpuluhan, iaitu sama lurus sama baris. Kedua, menolak nombor perpuluhan adalah sama seperti menolak nombor bulatan. Mudah kan? Jom kita cuba ini muka surat 103. Kita lihat contoh pertama A, iaitu 0.39 meter tolak dengan 0.28 meter. Maka kita tolak daripada digit yang paling akhir sekali, iaitu 9 tolak 8 ataupun nilai perseratus. 9 tolak 8 tinggal 1, 3 tolak 2 tinggal 1, sifar tolak sifar tinggal sifar, dan jangan lupa titik perpuluhan adalah pada satu garis yang lurus. Maka jawapan kita ketahui adalah 0.11 meter. Kita lihat contoh yang kedua, iaitu B. 0.7 tolak dengan 0.34. Di sini cikgu nak maklumkan, apabila melihat dua nombor tidak mempunyai nilai titik perpuluhan yang sama, jadi kita samakan nilai tempat tersebut, iaitu sini ada dua nilai tempat dan sini juga ada dua nilai tempat. Nombor yang kita boleh letak di sana adalah sifar sahaja. Maka kita tolak dari belakang. Sifar tolak 4 tidak cukup, kita minta dari 7 tinggal 6. Sifar jadi 10. 10 tolak 4 sama dengan 6, manakala 6 tolak 3 tinggal 3. Sifar tolak sifar, sifar. Pastikan titik perpuluhan ditulis selari dengan titik perpuluhan berada di atas ataupun selajur. Maka jawapan dia ialah 0.36. Mudah kan? Kita lagi tengok contoh seterusnya, iaitu soalan C. Soalan ini melibatkan anun, iaitu nombor kedua. Tanpa mengalihkan bentuk lain, kita cuba selesaikan menggunakan gabungan nombor. Contohnya di sini. Okey, kita tengok perseratus. 9 tolak berapa sama dengan 3? Iaitu di sini gabungan apa dengan 3 menjadi 9. Jadi gabungan dia ialah 9 dengan 3 dengan 6 menjadikan 9, atau 9 tolak 6 bagi 3. Begitu juga nombor anung yang kedua di sini. Gabungan berapa dengan 4 menjadi 5? Jawapan dia ialah 1 dan 4 akan menjadi 5. Jadi 5 tolak 1 sama dengan 4. Dan paling mudah untuk nilai tempat sah hanya ada nombor sifar, sebab sifar tolak sifar menjadi sifar. Jangan lupa titik perpuluhan. Maka jawapan untuk soalan C ialah 0.16. Kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu D, yang berbunyi 0.82 ml tolak dengan 0.63 ml sama dengan berapa mililiter. Soalan ini adalah soalan tolak, maka pastikan anda menulis nombor pada nilai tempat yang betul, dan pastikan operasi yang digunakan adalah operasi tolak. 0.82 ml tolak dengan 0.63 ml. Di sini kita minta selesaikan nilai tempat perseratus. Maka 2 tolak 3 tidak cukup, minta dari 8. 8 tinggal 7. 2 tambah 10 jadi 12. 12 tolak 3 sama dengan 9. 7 tolak 6 tinggal 1. Sifar tolak sifar, sifar. Maka jawapan untuk soalan D ini adalah 0.19 ml.
Kita tengok contoh E pula sama juga adalah soalan anu. Berhati-hati bila menjawab soalan anu. Okey, kita mulakan dengan nombor yang berada di akhir sekali. 3 tolak berapa sama dengan 3 tolak berapa sama dengan sifar. Okey, maka jawapan dia ialah 3 tolak 3 sama dengan sifar. 9 tolak berapa sama dengan 4? 9 tolak 5 sama dengan 4. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Jadi maka jawapan untuk ini adalah 0.53. Tugasan hari ini adalah lengkapkan buku aktiviti muka surat 67, hantar tugasan yang telah siap kepada guru matematik masing-masing. Sampai berjumpa lagi. Bye.